يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Sadaqallahul Azim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh sumpahnya. Demi sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran, sudah tentu mereka akan menjadi orang-orang yang lebih betul jalan agamanya dari sebarang umat yang lain. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran, maka kedatangannya itu hanya menyebabkan mereka bertambah liar dari kebenaran. Sambil bersikap bohong, sambil bersikap sombong, takbur di muka bumi dan berusaha merancangkan rancangan-rancangan jahat terhadap Rasul itu. Sedang rancangan yang jahat itu tidak menimpa melainkan orang yang menjalankannya.
Dengan keadaan yang demikian, maka tidak ada yang mereka tunggu selain daripada berlakunya kebinasaan menimpa mereka. Sebagaimana yang telah menimpa orang-orang kafir yang telah lalu. Kerana engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah, yakni undang-undang peraturan Allah. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan sunnatullah itu. Dan sebagai buktinya, tidakkah orang-orang yang tidak mau beriman itu telah mengembara di muka bumi? Lalu mereka menyaksikan bagaimana kesudahan orang-orang yang kafir yang terdahulu dari mereka. Sedang orang-orang itu lebih kekuatan dari mereka. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit atau di bumi. Sesungguhnya ia adalah maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan kalaulah Allah mengirakan kesalahan manusia serta terus menyeksa mereka disebabkan amal-amal jahat yang mereka telah kerjakan, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak. Akan tetapi ia tidak bertindak dengan serta-merta, bahkan ia yakni Allah memberi tempoh kepada mereka hingga suatu masa yang tertentu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah akan membalas masing-masing dengan adilnya. Kerana sesungguhnya Allah sentiasa melihat keadaan hamba-hambanya. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat terakhir surah Fatir. Surah yang ke-35 pada juzuk yang ke-22. Dan ayat yang kita bacakan pada malam ini bermula ayat yang ke-42 sehingga ayat 45. Yang menjelaskan bagaimana kedegilan para musyrikin Mekah khususnya dan orang kafir umumnya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka dahulu berangan-angan kalau dibangkitkan daripada sisi mereka seorang rasul. Sedangkan mereka dulu berangan-angan menunggu kedatangan Rasul. Lalu Allah Ta'ala menyebut amaran yang keras. Keingkaran yang disebabkan daripada kesombongan itu hanya mengulangi kesilapan umat-umat terdahulu yang mengakibatkan kemusnahan dan kehancuran. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini, rahmat Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh menghukum manusia terus. Tapi Allah menangguhkan sehinggalah hari kiamat. Bila datang hari kiamat, barulah manusia dihukum. Supaya manusia yang ada hari ini, yang ada pada zaman Rasulullah dan seterusnya, berfikir tentang keingkaran mereka. Kerana orang yang sombong itu perlu masa untuk hilangkan kesombongan. Sehingga lebur kesombongan mereka untuk mereka melihat kebenaran. Maka ini kandungan ayat yang kita bacakan. Allah berfirman, wa aqsamu billah jahda aimanihim. Mereka dahulu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah. Jahda aimanihim, dengan sumpah yang paling tinggi sekali. Bila kita nak bersumpah, nak beritahu sesuatu tu tegas, kita akan kata demi Allah. Sebab tidak ada bahasa lebih tinggi pada itu. Kita bercakap dalam tonasi kita, di dalam penguatnya, bila seorang mengingkari atau kita nak tegakkan sesuatu, kita mulakan dengan mengangkat suara kita. Saya betul. Sebab kita nak tunjukkan kita benar. Bila orang tak percaya lagi, kita bersumpah demi Allah, wallahi. Maka itu kalang paling tinggi sekali. Dan kita tak mampu lagi nak cakap yang lain, melainkan kita akan kata tak percaya sudahlah, habis. Bila kita nak cakap sesuatu, nak tegakkan sesuatu, kita ada label bahasa dia. Dan ini dilakukan oleh semua orang. Atau orang kafir, dia juga akan bersumpah dengan Tuhan.
Dia akan tumpah. Dia akan bersumpah. Itu fitrah. Sebab macam saya katakan, bila kita nak beritahu benda ni betul, bila orang tak percaya, kita mula angkat suara. Atau kita ulang berkali-kali. Lepas tu kita akan bersumpah dengan nama Allah. Kemudian kalau orang tu kata, tak percaya juga. Maka apa kita nak kata? Di sini Allah menyebut ibarat orang-orang kafir sebelum Rasulullah dibangkitkan. Ini kerana ini rahsia musyrikin Mekah yang tidak diketahui oleh ramai orang. Kerana mereka dahulu, bila mereka melalui kawasan-kawasan yang dimusnahkan, dan mereka tahu cerita bahawa mereka dimusnahkan kerana mendustakan Nabi dan Rasul. Lalu kata mereka sambil menghardik kaum yang telah dimusnahkan, kamilah kalau datang Nabi, kami akan jadi lebih baik pada orang ni. Kami akan ikut. Kami akan lebih beragama. Kami tak ikut macam geng-geng ni. Itu kata-kata mereka. Macam kita lah. Kita tengok orang kaya kedekut. Contoh. Kita berkata, aku kalau kaya, aku tak kedekut macam dia. Belum kaya. Bila tujuan kita cuma penghinaan, bukan ambil iktibar. Bila kita dapat, kita buat benda yang sama. Kan kita tengok dan kita dengar orang yang sebelum ada kuasa cerita macam-macam. Bila dia ada kuasa, dia buat benda yang sama. Kerana apa yang dicakapkan itu bukanlah sebenar yang dia nak utarakan, melainkan kerana dia cuma nak menghina supaya dia mendapat tempat tersebut. Semua cakap bahasa yang sama kalau dia tidak ikhlas. Orang ni kata pernah satu ketika ketika Abdul Malik bin Marwan, dia tengok Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi pada zaman Yazid bin Muawiyah menyerang Kaabah. Dia kata berani serang Kaabah. Tak fikir ke bala. tak takut ke azab. Kalau aku dan kedudukan dia, aku tak akan buat benda bodoh macam ni. Tiba-tiba Abdul Malik menjadi khalifah, dia buat benda yang sama yang dibuat oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dia pun serang Mekah juga. Dan kita memang tengok, kita dengar dan kita lihat watak ni memang ada daripada sebahagian kita dan mungkin kita. Saya kalau ada ni, saya tak akan buat macam dia. Tapi bila kita dapat, sama juga. Agak-agak kenapa jadi macam ni? Agak-agak kita lah. Belum dapat dengan selepas dapat. Sebab itu, kalau kita lihat isu rakyat tak selesai. Tak akan selesai. Sebab yang naik ialah orang yang sama perangai dia. Bila duduk pada tempat kekuasaan, perangainya mula sama. Siapa yang tentang dia sumbat dalam penjara. Mana-mana yang kritik dia akan diambil tindakan. Benda yang sama. Walau sebenarnya cerita kebebasan sama masa di gang ni. Ni saya nak gang ni, ni nak gang ni. Benda yang sama dia buat. Kerana apa yang mereka katakan sebelum itu bukanlah ikhlas pada Allah. Dan ia juga pada kita. Kan kita pun sama ustaz. Ataupun kita kata, saya lah. Kalau Allah panjangkan umur saya pasti akan buat itu dan ini. Saya tak akan ikut orang tua tu ustaz. Malam-malam karaoke, tak sedar diri. Tiba bila kita panjang umur, sama juga. Kita buka kedai yang ada karaoke. Sama. Dia jadi macam tu perangai manusia. Kebanyakan. Manakah orang yang Allah rahmati. Kan itu kita pun belajar daripada apa yang kita cakap. Contoh apa yang kita cakap. Wa imma kita buktikan. Wa imma ia cuma cakap. Dan Allah sebut dalam Quran watak ini. Allah ingatkan orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Amat besar kebenciannya di sisi Allah dengan pembohongan kamu itu. Sebab itu kita baca kisah Malik bin Nadar. Dia terlepas peperangan Badar. Dia kata, kalau Allah takdirkan aku dengan satu peperangan lagi, Allah akan perlihatkan kepada kamu apa yang aku lakukan. Malik bin Nadar cakap betul. Dan bila datang perang Uhud, dia benar-benar berjuang sampai gugur syahid. Sehingga pada batang tubuhnya ada 70 tikaman. Dia cakap betul. Di sini kita tengok watak yang cakap betul, yang cakap bohong. Kenapa orang cakap bohong? Sebelum dan selepas. Dan kita juga melihat diri kita lah. Sebelum dan selepas kita cakap apa? Sebelum kita dapat sesuatu. Yang saya sebut contoh, kalau saya kaya lah saya akan buat macam ni.
Tapi bila kaya sama. Kalaulah saya masih panjang umur, saya akan buat macam ni. Bila panjang umur, sama. Kalau saya diberi kesihatan macam dulu, saya pasti buat macam ni. Bila sihat balik, sama. Kalau saya semua kalau ini rupanya hanya percakapan untuk melindungi pekung dada kita. Realitinya kita tak macam tu. Maka Allah cerita rahsia orang Mekah. Mereka duduk berjalan sebab mereka bangsa peniaga. Jangan kita tahu namanya bangsa peniaga, dia akan berjalan, luas perjalanan. Dia tengok ni musnah, ni musnah. Ini semua ada Rasul dahulu. Kalau kami diutuskan Rasul. Wa aqsamu billah jahda aymanihi. La in ja'ahum nadhir, kalau datang kepada kami Rasul. La yakununna ahda min ihdal umam. Kami akan menjadi umat yang terbaik. Kami tak akan ikut umat ni. Kami umat terbaik. Kata Allah Ta'ala, falamma ja'ahum nadhir. Bila datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zadahum illa nufura. Ternyata mereka lebih liar lagi. Kata ini kerana orang musyrik Mekah ni, dia ada Kaabah. Dan mereka semua mulakan Kaabah. Di samping mereka memuliakan berhala, mereka memuliakan Kaabah juga. Maksudnya asas tauhid masih ada. Ada asas tu. Dan mereka mengenali Nabi Allah Ibrahim AS dan berbangga sebagai keturunannya. Dan mereka mengakui bahawa Ibrahim tak pernah sembah berhala. Sepatutnya mereka yang berada di Mekah orang lebih baik. Yang berada di Mekah ni orang lebih baik. Tapi tidak bagi mereka yang dalam dirinya ada sifat sombong. Walau tempat tu semulia mana pun tidak akan menolak kejahatan dia. Maka kata Allah Ta'ala, istikbaran fil ard, kerana sifat sombong mereka atas muka bumi. Wa makrus sayyi, dan mereka melakukan pelbagai tipu daya untuk menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Sedangkan segala tipu daya mereka itu akan kembali kerugiannya kepada mereka sendiri. Sebab itu disebut dalam pepatah Arab, man hafara li akhihi jubban waqa'a fihi munkabba. Siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dialah yang akan jatuh tersungkur dalam lubang tu. Maksudnya siapa yang mengkhianati, siapa yang cuba buat helah untuk buat kejahatan. Kita kalau dah hidup ni, kalau kita ada buat helah untuk kejahatan, sebenarnya perkara itu akan kembali pada kita. Kalau kita nama peniaga, lalu kita buat helah. Helah untuk untung banyak dan sebagainya. Kembali pada kita. Akibat. Kalau kita pemimpin, lalu kita buat helah. Supaya orang sokong kita. Walau kita ada kepentingan kita sendiri. Melainkan kena balik pada kita. Kalau kita punyai kuasa atau apa je yang kita gunakan untuk mengkhianati mandat itu. Mengkhianati kemuliaan itu. Sebab itu disebut dalam hadis. Walaysa min akhlaqil mu'min al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu. Kata Nabi SAW, bukanlah akhlak orang beriman itu suka melakukan tipu daya. Wal khadi'atu, dan melakukan pembohongan. Wal khiyanatu, dan melakukan khianat. Bukan akhlak orang Islam kalau orang percaya, lalu kita khianat. Orang percaya kat kita, lalu diberikan wakil sesuatu, lalu kita khianat. Bukan akhlak kita. Bukan akhlak orang beriman. Bahkan kita diajar jujur walaupun pada musuh. Jujur walaupun pada musuh. Sebab itu Rasul pertahankan piagam Madinah. Ini perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Yahudi. Qainuqa, Bani Nadir, Quraizah. Nabi pertahankan. Menghormati Yahudi sebagai selaku warga Madinah. Umat Madinah. Ahlul Zimmah. Lalu apa yang dibuat oleh Qainuqa, Nadir dan Quraizah? Khianat. Berpakat dengan musuh. Untuk rosakkan Madinah. Bahkan berpakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Bahkan menghina orang Islam. Telah melanggar perjanjian. Kerana orang Islam majoriti. Mereka tidak boleh menghina secara terbuka. Ya, menghina secara tertutup itu norma siapa pun buat. Secara terbuka jangan. Lalu mereka melakukan penghinaan secara terbuka. Kepada Rasulullah dan kepada umat Islam. Bahkan mereka mempermainkan aurat orang Islam. Sebagaimana berlaku di pasar Qainuqa. Bila ada wanita Islam yang sedang dia duduk,
Seorang ikat kain dia, bila perempuan tu bangun tertanggal kain. Suatu pengkhianatan kepada orang Islam. Artinya mereka bersikap prejudis pada umat Islam. Walau mereka berada dalam perjanjian piagam Madinah atau disebut Sahifah Madinah. Kerana itu Rasulullah menghalau Qainuqa. Demikian juga Bani Nadir yang berusaha membunuh Rasulullah. Berpakat nak bunuh Rasulullah. Panggil Rasulullah, ajak makan, rupanya diracunkan kambing. Dan rupanya mereka tunggu di lorong untuk hempak batu atas kepada Rasulullah. Maka Nadir dihalau. Datang Quraizah pula. Khianat berpakat musyrikin Mekah untuk menghancurkan orang Islam semuanya dan menghancurkan negara Madinah. Maka ini pengkhianatan, siri pengkhianatan. Semua siri pengkhianatan ini berakhir dengan kerugiannya kepada orang yang khianat. Dan pengajaran pada kita jangan khianat. Jangan khianat bila orang percaya kita. Jangan mengkhianati. Jangan cuba buat makar, tipu daya, helah. Tak kira helah apa pun. Buat helah, maka kata Allah, wala yahiku makrus sayyi illa bi ahlih. Tidak akan melakukan tipu daya itu melainkan terkena akibatnya oleh pembuatnya. Siapa yang menggali lubang untuk saudaranya yang beriman, maka dia yang akan jatuh tersungkur padanya. Kemudian kata Allah, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Apakah mereka yang menentang Rasulullah? Mereka nak jadi macam umat dulu? Nak kena macam umat dulu ke? Ini umat Samud, ini kaum Ad, ini kaum Lut, yang kamu wahai musyrikin Mekah berjalan melintasi kawasan tersebut. Dan kamu pun tahu cerita dia. Apakah kamu ingin benda itu berulang pada kamu? Tapi watak manusia yang sombong, dia rasa yang kena pada orang tu takkan kena pada dia. Walaupun dia sama-sama jahat. Macam kita lah. Waktu kita tengok orang mati, rasa tak kita akan mati? Rasa tak? Kita rasa macam dia je mati, kita tak mati. Maka perasaan itu penyakit manusia. Kerana itu kita pun perangai sama. Pergi balik ziarah orang mati sama. Pergi tengok orang mati, balik bawa watak sama. Tak berubah pun. Kalau jenis tak pergi masjid, tak pergi masjid. Jenis tak belajar lah. Walaupun balik kubur. Tuan-tuan sama-sama balik kubur, kenapa balik natijah berbeza? Sebab yang natijah berbeza tadi, sebagian mereka tak rasa mereka akan mendapat giliran tadi. Mereka tak rasa mati itu dekat pada mereka sebagaimana berlaku pada saudara mereka. Maka ini penyakit manusia, dek kerana sombong mereka. Kita tahu sombong kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, falan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu akan berubah. Sunnatullah, siapa yang derhaka akan datang akibatnya. Sunnah itu tak pernah berubah. Tuan-tuan tengok, siapa pun buat jahat, berakhir jahat. Siapa pun dia buat khianat, dia akan berakhir. Siapa pun yang buat baik, maka dia akan dipuji kebaikan. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan orang buat baik itu baik? Manakala yang buat jahat, dia akan dapat benda jahat dia buat. Siapa yang menanam duri, tidak akan menuai kurma. Awak tanam duri, awak tak akan tuai kurma. Tanam duri, tuai duri lah. Dia tanam duri. Dia bercita-cita keluar kurma. Tak. Kamulah yang akan pijak duri. Bila kita buat baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita buat jahat, lalu berharap tuai yang baik, tak mungkin. Yang tanam baik, dia akan dapat baik. Tak mungkin kita tanam jagung, macam kita sebut pepatah Arab sebut. Tak mungkin kita tanam duri, lalu tumbuh buah kurma. Tak mungkin kita buat jahat, tiba-tiba orang balas baik. Tiba-tiba kita dapat kebaikan. Tak, itu cuma fitnah sementara. Namanya istidraj. Kata Nabi SAW, kalau kamu melihat seorang yang bertusang buat maksiat, sedangkan nikmatnya kekal bersamanya, itu istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj maksudnya, dia tak nampak pun kesan dia buat jahat. Tak nampak. Sebab nikmatnya berkekalan. Kerana orang ni kata Allah, Allah akan ambil mengejut. Mengejut. Sehingga dia akan berputus asa. Akhadnahu baghtata fa'izahum mublisun. Kami akan ambil mengejut. Lalu mereka akan kecewa kesudahannya. Sepanjang dia kufur pada Allah, penyakit pun tak kena. Demam pun tak kena. Batuk pun tak kena. Kufur ni.
Tapi dia akan sampai akhir hidupnya, Allah mencabut segala-gala nikmat tersebut dengan penyesalan hari kematiannya. Ini istidraj. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tajida li sunnatillahi tahwila." Tak pernah berubah sunnatullah ini. Allah ulang 2 kali. Perkataan tabdila dan tahwila. Apa maksud perkataan tabdila dan tahwila? Kedua-duanya ini memberi maksud sama dari situ kalau terjemah bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita maknanya tak akan berubah. Maksud perkataan tabdil, bahawa Allah gantikan sepatut dia dapat rahmat, maka dia dapat azab. Allah tukar. Patut awak dapat rahmat bila awak buat baik. Tapi bila awak buat jahat, maka dapat azab. Maka sunnatullahnya begitu. Kemudian perkataan tahwil, maksudnya Allah tak akan kenakan kepada yang tak berkenaan. Yang berkenaan yang akan kena azab. Macam kita kan kadang-kadang ada manusia disalah balas dendam. Didendang pada orang lain, hukumnya orang lain kena. Maka berlaku perubahan sasaran. Sasaran dia pada A kena B. Allah, sasaran Allah kepada yang melakukan kezaliman tak akan terkena orang lain. Memang kena orang tu lah. Ni bala ni tersilap kena ke apa? Patut bukan saya, orang lain. Tak kata silap. Kata Nabi SAW, apa yang menimpamu bukanlah perkara yang tersilap, patut kena orang, tak ada. Memang untuk kamu. Maka ini perkataan tahwil. Dia ada perkataan tabdil, kamu tak akan dapati sunatullah itu ada perubahan. Kamu tak akan dapati sunatullah itu adanya, kita katakan, pengalihan. Perkataan pertama memberi maksud bahawa Allah tukar daripada rahmat yang patut kamu dapat dengan azab. Yang kedua, bila Allah turunkan azab, dia tak akan tersalah kena. Yang jahat tu akan kena. Yang baik akan dirahmati oleh Allah. Walaupun manusia hukum sebaliknya. Manusia hukum, kadang-kadang kita mau tersilap hukum. Kita hukum orang baik jahat, orang jahat baik. Kita ni. Akhirnya bila dia mati, kita anggap dia baik. Lalu kita muliakan jenazah dia. Contoh. Yang ni pula kita anggap jahat. Lalu kita pun tak beri jenazahnya. Itu di sisi kamu. Mungkin berubah sasaran. Dalam hadis. Ketika mana seorang wanita sedang menyusukan anak. Maka lalu seorang lelaki yang naik kuda, yang tampang orangnya, kaya, diikuti dengan rombongan, kafilahnya. Lalu kata ibu ini, "Ya Allah, jadikan anakku seperti lelaki ini. Kaya, mulia, handsome. Diapit oleh ramai bodyguard." Lalu budak ni berhenti menyusu sambil berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku macam lelaki ini." Kemudian datang pula seorang perempuan hitam. Dipukul. "Hei pencuri, hei pencuri." Lalu sambil perempuan ini berkata, "Aku tidak mencuri, aku tidak mencuri." Dipukul oleh pengawal istana. Lalu kata wanita ini, "Ya Allah, jangan kau jadikan anakku macam perempuan ini. Malang, dihina, ketuduhan." Lalu budak ini berhenti menyusu sambil berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan ini." Lalu ibunya melihat anaknya, "Wahai anakku, kenapa aku doa lain, kamu doa lain?" Dua-dua ini ialah ahli karamah. Dalam hadis yang sahih. Wanita ini pun ada karamah. Anaknya juga ada karamah. Tapi ada karamah, dia mengatasi karamah lain. Macam kita sebutlah, dua-dua cerdik tapi ada lebih cerdik. Lalu kata lelaki ini, kata anak bayi ini, "Wahai ibuku, lelaki yang ibu nampak itu seorang lelaki yang sombong. Dan orang sombong tak akan masuk syurga. Saya tak nak jadi sombong." Manakala wanita yang ibu tengok tadi, dia tak salah apa-apa pun. Dia benar. Dan dia berkata benar, tapi dia dituduh. Aku lebih rela menjadi orang yang dituduh berbanding orang yang sombong. Artinya kata lain, tak apalah orang pandang hina kita, tapi kita betul. Jangan orang pandang mulia kita walau kita salah. Kerana pandangan yang ambil kira ialah Allah. Kan kadang-kadang kita nak buat satu tindakan, nanti orang kata apa ustaz? Nanti orang kata apa? Orang tu cakap apa? Nanti kan orang pun tak nak buat itu, buat ini. Lalu kita terlalu mengutamakan manusia daripada perintah Allah. Dan Rasulullah menyebut siapa yang mencari redha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah akan murka padanya, dan Allah jadikan manusia yang redha padanya juga murka padanya satu hari nanti. Siapa yang mencari keredaan Allah dengan kemurkaan manusia, manusia marah, maka Allah menyayanginya dan menjadikan orang yang marah padanya sayang padanya. Sayang. Maka ini asas yang kita kena tahu tentang kebaikan. Kemudian kata Allah,
Awalam yasiru fil ard, tidakkah mereka musyrikin Mekah, orang kafir sewaktu dengannya, berjalan di muka bumi. Fayanzuru, sambil melihat dan berfikir. Kaifa kana aqibatul ladzina min qabli, macam mana kesudahan akibat umat dahulu yang kena puting beliung, yang kena gempa bumi, yang kena musibah itu dan ini. Tidakkah mereka lihat itu semua? Dan mereka tahu cerita tu, mereka dengar cerita tu. Mereka lalu kawasan tu. Sebab itu sunat kita menziarahi kawasan-kawasan yang dikenakan bala untuk mengambil iktibar. Tapi setakat nak seronok, nak ambil gambar tak disunatkan, bukan dilarang. Kalau kita nak ziarah kawasan-kawasan yang kena bala, ambil pengajaran, disunatkan. Ini perintah Allah. Dan Allah kata apa? Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lintas lawat tempat yang kami telah binasakan. Pergi. Allah suruh pergi. Kerana kita nak belajar sesuatu. Pergi ke Tasik Korung, tengok ni Korung. Yang kaya-kaya tenggelam. Hartanya tak boleh menyelamatkan dia daripada kemusnahan ini. Pergi ke Mesir, tengok Firaun. Tengok piramid dia. Tengok kekayaannya. Tengok segala ilmu perubatannya yang hebat. Mumia beribu tahun. Teknologi perubatan yang hebat. Firaun ni panjang umur dia, ratus tahun. Tapi ini tidak dapat menyekat apa yang Allah kehendaki, kemusnahan. Mati lemas. Mati lemas dengan benda yang tak pernah dijangka oleh Firaun. Kata mana pendekar, kalau seorang namanya pendekar, dia cuma fikir dia akan kalah di medan pertarungan. Dia tak mungkin fikir dia akan kalah lemas. Mati lemas, tak mungkin. Dia fikir begitu. Firaun, dia tak pernah berfikir bahawa satu ketika nanti dia mati kerana air. Tenggelam. Tak pernah fikir. Dia cuma kalau fikir, kalau dia mati mesti ada raja lebih kuat pada dia. Lawan dia. Tapi lihat bagaimana Allah kehendaki. Ni seluruh bala tentera Firaun bukan musnah kerana perang. Tak ada satu pun panah kena pada mereka. Tak ada satu pun tombak singgah di badan mereka. Tak ada pun. Mereka mati lemah semuanya. Semuanya mati lemah semua. Termasuk Firaun. Bayangkan macam mana hancur. Disebut dalam hadis yang sahih. Bila keluarnya Imam Mahdi. Dan dia dibai'ah antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Maka bila kerajaan yang memerintah dengar, mereka menghantar bala tentera untuk tangkap Imam Mahdi. Sehingga bila mereka berada di kawasan Baidak, Baidak ialah kawasan rata antara dia dengan Mekah lebih kurang 5 km. Baidak nama dia. Sampai ke situ, maka Allah menenggelamkan semuanya. Semua mati tentera tu. Sebab dia nak lawan Mahdi. Ni Mahdi benar, bukan Mahdi jadian. Ini tanda-tanda Mahdi benar. Tentera yang cuba lawannya ditenggelamkan oleh Allah semuanya. Tak ada seorang pun mati kerana ditikam, tak. Ditenggelamkan gempa bumi. Semua mati. Dan macam kita dengar gempa bumi yang berlaku hari ni lah. Macam mana Allah matikan? Sebagai satu pengajaran. Dengan satu gempa bumi memusnahkan berpuluh hektar, beratus hektar, beribu nyawa sekelip mata. Demikian yang akan berlaku nanti. Maka di sini Allah suruh kita berjalan tengok negara yang telah dibinasakan. Pergi ke Yaman, tengok Tamadun Sabak. Macam mana hancur. Pergi ke negara sekian, tengok bagaimana mereka hancur. Ini pengajaran besar. Kemudian kata Allah Ta'ala, innahu kana aliman qadira. Kata Allah Ta'ala, wa kanu ashadda minhum quwwah. Adalah umat yang kami binasakan dahulu. Kerana tak ikut Rasul. Mereka lebih gagah pada kamu. Allah bagi satu segini mudah. Mereka ni lebih kuat pada kamu. Kita berbicara secara logik. Kalau ada orang lebih gagah pada kita kalah, takkan kita nak lawan? Ustaz, dia gagah pada saya kalah. Takkan saya boleh menang? Kita. Logik kita takkan lawan lah. Allah cerita kaum yang Allah binasakan dulu lebih kuat. Umurnya lebih panjang. Fizikalnya lebih besar. Fizikal besar. Umur panjang. Hartanya lebih banyak. Sombongnya lain. Contoh kita ni, yang penyakit macam-macam pun sombong pun lebih kurang juga sombong. Padahal tak ada sebab nak sombong. Ni penyakit manusia ni. Apatah lagi orang yang Allah jadikan perfect fizikalnya. Tinggi, gagah, kaya, tak pernah kena sakit. Kita 4 kali dah masuk ICU sekali.
Oh sombong lagi. Payah. Ini yang memang tak pernah masuk hospital ni. Tak pernah sakit. Tak pernah susah, tak ada duit. Maka sombong dia bercakap seolah dia tak pernah miskin. Tiba-tiba datang bala Allah, hancur sekali. Hancur semuanya. Rosak semuanya. Bayangkan Mesir tak pernah kena penyakit pokok. Tiba-tiba seluruh tanamannya dimakan oleh belalang. Allah hantar bilion belalang makan semua tanaman. Sehingga buat kali pertama Mesir tak boleh keluarkan makanan dia. Ini zaman Firaun. Macam-macam bentuk musibah. Puting beliung yang hancurkan tanamannya juga. Allah hantar katak punya banyak katak. Melompat dalam rumah mereka. Melompat di sekeliling mereka. Katak kan beli. Kalau dia melompat, kita melompat. Kan kalau ada katak ni, dia rendah kita ni. Sebab dia sentiasa buat kejutan. Lompat. Kita bayangkan tengah tidur ada katak. Tuan-tuan masuk bilik air, katak melompat. Kita terlompat. Bayangkan. Itu berlaku pada Firaun. Dafadih. Katak-katak yang banyak. Tengah nak minum, katak melompat masuk air. Nak minum macam mana? Tengah nak makan, melompat masuk dalam pinggan makanan. Menakutkan, seksa mereka. Itu belum cerita kutu. Bila tidur ada kutu pula. Gigi. Isap darah. Bukan nyamuk. Dia ni kutu. Dia panggil kumal. Semua dalam bahasa saya, gutu. Ni jenis kutu. Isap darah. Mereka tak boleh tidur malam. Dan air mereka bertukar menjadi merah pula. Macam darah. Nak minum air jadi merah. Bila beri pada Bani Israel, air itu kembali menjadi bersih, jernih. Bila mereka pegang jadi merah. Oh, tak boleh minum air. Bayangkan, mereka terpaksa suruh Bani Israel tadi pegang dan suap air pada mereka. Mereka tak boleh pegang jadi merah. Bagaimana Allah turunkan azab yang tak pernah Firaun fikir jadi begitu musibah negara dia. Sampai Firaun berjanji untuk beriman kalau lepas semua benda ni. Tapi bila lepas semua benda ni, Firaun kekal. Kata, ini sihir. Sebab dia merasakan bahawa bila Allah turun satu bala, kemudian Allah angkat, dia tak akan ulang lagi. Macam kita lah, kita dah daripada sihat kemudian sakit. Tiba baik, kita ingat kita tak akan sakit lagi. Dah sekali dah, imun ada. Tak, kita silap. Yang datang itu lebih teruk nanti. Waktu sakit, orang pun cerita lain. Salah, mak. Tengok Allah dah bagi sakit. Yelah, saya pun ada risau kalau baik, saya akan jadi baik. Tiba bila baik, lara balik. Sebab dia rasa dia tak akan sakit lagi kali kedua. Betul. Tapi yang datang lebih teruk dia sakit. Mati terus pasti. Ini peringatan Allah. Jadi, Firaun ingat bila terlepas segala musibah tadi, tak akan kena lagi musibah. Musibah besar paling menanti dia ialah tenggelam semua mereka. Mati mereka semua. Ini pengajaran. Kemudian kata Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Tidak ada yang mampu melemahkan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mampu menghalang apa yang Allah takdirkan. Siapa yang boleh menghalang takdir Allah? Macam mana pun persiapan kita, ilmunya, segala kekuatan kita, segala harta benda. Lihat bila takdir Allah berlaku. Siapa boleh halang? Siapa boleh halang bila datang COVID? Satu dunia tak boleh halang. Maka dia merebak dengan begitu cepat. Siapa boleh halang? Semuanya macam kebingungan. Macam mana nak selesai benda ni? Datang satu wabak, kita hanya mampu bertahan. Vaksin pun kita tak kata ubat, cuma bertahan. Tak ada pula bila ada vaksin, kamu tak kena. Dia kata, mungkinlah kuat sikit, kena juga. Maka apa yang boleh menghalang takdir Allah? Kemudian kata Allah, Innahu, sesungguhnya Allah itu kana aliman qadira, maha mengetahui akan segala kejadian. Qadira, berkuasa atas semua benda yang diinginkan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah kehendaki untuk menghukum manusia disebabkan perbuatan mereka, ma taraka ala dhahriha, tak ada seorang pun yang akan berada atas muka bumi ini. Min dabbah, di kalangan makhluk-makhluk Allah yang hidup. Walakin, tetapi yuakhiruhum, Allah dengan rahmatnya mengakhirkan hukumannya. Ila ajalin musamma, pada satu tempoh tertentu, yakni hari kiamat. Fa idza jaa ajaluhum, tetapi bila datang ajal mereka, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, dan Allah mengetahui setiap perbuatan hamba-Nya untuk dihisab.
Allah sebut. Contoh di antara doa Rasulullah yang mustajab. Nabi doa 3, 2 Allah perkenan, 1 Allah tak perkenan. Nabi doa. Doa Nabi yang pertama, ya Allah, jangan engkau musnahkan umatku sekaligus bagaimana berlaku pada umat dahulu. Kaum Ad, kaum Samud. Maka Allah perkenankan. Kerana umat Muhammad buat dosa macam mana Allah tak musnahkan semua. Allah tinggalkan keturunan, Allah tinggalkan sebahagian. Sehebat-hebat tsunami, Allah masih tinggalkan. Yang yang paling ramai di Aceh. Jadi, tsunami itu dah hebat dah. Tapi ini doa Rasulullah. Biar kalau apa pun berlaku hukum Allah, tidak habis umat Rasulullah. Tak akan habis. Kita tahu umat Rasulullah terbagi pada 2. Kita panggil umat dakwah dan umat ijabah. Umat yang sentiasa kita dakwah sampai hari ini. Ini orang Kristian, orang Yahudi, orang Hindu. Mereka umat Muhammad. Tapi umat yang didakwah. Bila mereka terima je dakwah, mereka umat Muhammad. Apa pun latar belakang mereka. Satu lagi kita panggil umat ijabah. Umat yang sudah pun Islam. Ini umat Rasulullah, bahagian umat Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa supaya umatnya tidak dimusnahkan sekaligus. Supaya mereka berpeluang bertaubat. Akhirnya tengok walaupun ni duk bakar Quran. Bakar Quran. Apakah mereka dibinasakan semua? Dengan sokongan Sweden, Denmark, dengan sokongan kerajaan-kerajaan ini. Ya, kalau Allah inginkan Allah binasakan semua negara ni. Tapi tidak. Semua langkah provokasi ini untuk Allah beri tempoh manusia berfikir. Kenapa benci sangat kamu dengan Quran? Kalau kau bakar semua Quran, semua atas dunia kau bakar Quran, kami boleh datangkan balik setiap ayat kerana Al-Quran itu tersimpan dalam dada kami. Setiap umat Islam tersimpan Quran dalam dada je. Kamu mungkin boleh membakar Quran secara kertasnya, tapi tidak yang apa ada dalam dada kami dan ingatan kami. Dalam dada anak-anak kami dan juga ingatan anak-anak kami. Jutaan manusia yang hafiz Quran. Jutaan. Berpuluh juta yang hafiz Quran. Yang bersedia untuk mendatangkan kembali ayat tadi. Untuk dicatat pada kertas-kertas. Jadi kamu tak akan berkuasa untuk hilangkan Quran. Kerana ia jaminan Allah. Kalau kita tengok dengan watak jahat mereka bakar Quran, biarlah terbakar negara mereka. Tapi kan Rasulullah doa. Supaya umatnya ini tidak dibinasakan serentak. Bahkan diberi peluang supaya ada orang berdakwah, menjadikan permusuhan ini bertukar menjadi persahabatan dan sebagainya. Itu doa pertama Rasulullah SAW. Sebab itu Allah turunkan ayat ini. Kalau Allah kehendaki, disebabkan kejahatan kamu, Allah boleh binasakan kamu semua. Tapi Allah menempuhkannya sehingga hari kiamat. Maka matilah orang kafir ini macam mati kita dengan orang lain. Macam biasa. Tapi kiamat sedang menunggu balasan mereka. Kalau umat dulu terus dibinasakan. Yang jenis derhaka terus tukar jadi babi. Jadi monyet. Lawan je perintah Allah jadi babi, jadi monyet. Macam berlaku pada Bani Israel. Pada Yahudi. Tapi tidak sekarang. Tak ada kita dengar tak semayang kemudian jadi babi. Tak ada. Tak berlaku benda tu kenapa? Kerana doa Rasulullah. Supaya umatnya tidak dibinasakan sekaligus. Mungkin berlaku pada beberapa individu sekian, tapi bukan umat semuanya. Yang kedua doa Nabi SAW. Supaya orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Maka Allah mustajab. Orang kafir tak boleh kuasai orang Islam. Walau kita nampak macam dia dah kuasai, orang Islam tu bangkit sehingga ambil balik. Kita tengok negara kita lah. Dijajah 400 tahun. Silih ganti Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, Inggeris. Maka negara ini kembali pada Islam juga. Tak ada satu pun negara Islam yang dijajah melainkan kembali pada orang Islam. Mesir dijajah oleh Perancis, kembali pada Islam. Jazair, Algeria dijajah oleh Perancis. Dia dijajah oleh Perancis kembali pada Islam. Dia negara Islam balik. Demikian juga negara Tunisia. Negara yang banyak dalam peta-peta negara Islam. Sesudah mereka jajah, dia akan kembali pada Islam. Allah tak izinkan orang kafir menguasai orang Islam. Apa pun mereka buat. Tengok Turki, sekular tu akhir Islam balik. Begitu kesudahan setiap negara Islam. Kita tengok, kita kat Malaysia dengar macam orang kafir dah nak kuasai, Allah balik semula pada orang Islam. Kan ini negara Islam. Allah akan pelihara setiap negara Islam. Walaupun orang kafir buat perancangan macam mana untuk kuasai, mereka tak akan mampu.
Mereka dah buat banyak. Di Ugu atau China, Xinjiang. Kalau China buat macam-macam, tetap Xinjiang negara Islam. Dia kekal menjadi tempat orang Islam ramai. Walaupun dia dah buat kamp terbesar dunia, kurung orang Ugu ini, umat Islam Xinjiang, kerana kemarahan mereka bermula daripada kerajaan Uthmaniyah, orang Islam tetap ada di Xinjiang. Tetap ramai. Tak boleh buat. Xinjiang kekal menjadi negara Islam. Cari satu negara yang asalnya Islam, lalu jadi kafir. Mereka dia akan kembali balik. Cepat atau lambat. Ini janji Allah. Ini doa Nabi SAW. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ. Allah tidak sekali-kali mengizinkan orang kafir mengatasi orang Islam. Dia nak cerita negara Islam semua miskin. Tiba Allah jadikan negara Islam kaya-raya ramai. Banyak. Kan dulu kalau sebut G7, G15, G20, masuk negara kafir belaka. Tiba-tiba Allah berikan minyak pada negara Islam. Maka negara Islam dia kaya-raya. Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, termasuk Malaysia, Indonesia. Sebut je di mana ada umat Islam, di situ ada minyak. Cerita mahal minyak, cerita nombor 2. Tapi minyak tu ada. Negara Islam ada minyak. Allah berikan minyak. Bahkan minyak tu keluar daripada padang pasir. Bukan sekadar laut, padang pasir pun keluar minyak. Lihat bagaimana Allah jaga umat Islam. Akhirnya cerita tentang orang Islam, orang kafir kuasa ekonomi, orang Islam boleh masuk. Hatta kita kat Malaysia, kalau cerita orang dulu, orang kafir kuasa ekonomi, kita lihat bagaimana orang Islam sedang memecahkan tradisi tersebut. Dulu kan kita dah dididik untuk bercita-cita supaya kita jangan jadi tokek. Lalu kita cuma cita-cita nak kerja dengan orang je. Kerja dengan orang. Akhirnya kita menjadi bangsa separuh abdi. Untuk kita mengayakan tokek-tokek kafir. Sehingga datang kesedaran umat Islam. Maka umat Islam mula berniaga. Mula dia syarikat sendiri. Mula dia itu. Mula dia ini. Akhirnya orang Islam naik balik. Kan ini janji Allah. Janji Allah. Maka orang Islam kembali untuk menguasai ekonomi mereka. Di seluruh dunia Islam macam tu cerita dia. Kan ini doa Rasulullah. Jangan orang kafir kuasai kita. Kalau kita cerita orang kafir banyak duit, tak ada. Orang Islam banyak duit. Yang paling banyak bayar cukai negara ni orang Islam. Bukan orang kafir. LHDN. Itu belum cerita yang tunggak tak bayar lagi. Orang Islam paling banyak bayar. Lebih 70% cukai dibayar oleh orang Islam. Untuk menunjukkan orang Islam kaya. Walaupun momokkannya orang kafir kaya. Dijermankan beberapa individu kaya. Realitinya orang Islam kaya. Sebab banyak orang Islam kaya tak nak isyar dia kaya. Sebab apa tu tanya dia lah. Tapi ceritanya orang Islam kaya. Kerana Allah sebut orang kafir tak boleh kuasai orang Islam. Kekal orang Islam berkuasa. Mereka serang Iraq untuk mengambil minyak. Kekal minyak itu menjadi milik orang Islam. Mereka terpaksa pulangkan Iraq. Mereka tawan Afghanistan. Akhirnya mereka terpaksa tembau lagi, cabut lagi. Kita fikir mereka dah 20 tahun serang Afghanistan. Tiba-tiba lari macam tu. Tinggal dengan senjata-senjata sekali. Mengejut tinggalnya. Kenapa takut sangat? Kerana ini janji Allah, negara Islam selama-lamanya milik orang Islam. Kalau baca sejarah Afghanistan, Rusia tawang, Rusia keluar. Sebelum Rusia, Britain tawang, Britain keluar. Lepas tu Rusia datang, Rusia keluar. Amerika datang, Amerika keluar. Siapa lagi nak datang? Mereka akan keluarkan ini negara Islam. Cepat atau lambat mereka akan terkeluar sendiri. Kerana ini doa Rasulullah. Orang kafir tak boleh menguasai orang Islam. Dan doa Rasulullah ketiga, Allah tak perkenankan. Apa yang doa Rasulullah? Orang Islam jangan berbalah. Tak, kita berbalah. Berbalah. Kenapa benda tu tak diizinkan? Kita berbalah. Benda kecil berbalah. Tak payah besar-besar berbalah. Silap kenyit mata gaduh. Silap cakap gaduh. Jadi macam sensitif. Orang kafir, kita tengok macam dia bersatu padu. Zuhair. Dia gaduh juga. Tapi yang kita nampak orang Islam gaduh. Negaranya. Kabilahnya. Kitanya nampak. Rasulullah doa biar umatnya jangan berbalah sesama mereka. Jangan berbalah. Tapi perkara pertama yang berlaku bila Rasulullah wafat, umat Islam berbalah. Akhirnya satu perbalahan paling besar. Perang Muawiyah dengan Ali. Berbalah. Siapa perang? Bukan berbalah biasa ni. Betul punya berbalah. Mati. Berperang sampai mati. Bahkan jumlahnya lebih besar daripada
kematian zaman Nabi SAW perang. Untuk satu hikmah. Hikmah kenapa berlaku macam tu? Bukan kita nak menjustifikasikan perbalahan. Perbalahan tetap kita cuba damaikan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersaudara, kalau berbalah damaikan antara keduanya. Damaikan. Tapi berbalah menjadi penyakit umat Islam sehingga bila? Sehingga datang, setiap kali datang pemimpin Islam sebenar, umat Islam berhenti berbalah. Setiap kali datang pemimpin Islam sebenar, umat Islam berhenti berbalah. Berbalah, datang Imam Mahdi, tak balah lagi. Berbalah, datang Salahuddin Al-Ayyubi, tak berbalah lagi. Berbalah, datang Muhammad Al-Fatih, tak berbalah lagi. Kan yang boleh menghentikan perbalahan Islam, seorang pemimpin yang adil. Supaya kita kenal pemimpin sebenar kita. Antara ciri-ciri pemimpin yang benar, dia boleh mendamaikan perbalahan. Itu ciri-ciri pemimpin. Yang telah dilakukan oleh setiap para pemimpin. Yang pernah Allah lahirkan, sehingga apa yang Allah janjikan akan keluar, dia akan menyatukan umat Islam. Akhirnya umat Islam tahu siapa musuh mereka. Sebab itu bila Rasulullah menyatakan orang Islam yang paling baik, yang suka mendamaikan, yang mudah didamaikan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang beriman itu dia mudah mendamaikan dan dia mudah didamaikan. Dia kalau bergaduh dia mudah didamaikan. Maka apa hikmah kita gaduh ni? Berbalah. Apa hikmah? Untuk antara ini saya katakan untuk melihat pemimpin yang benar yang menyatukan kita. Maka kita akan kenal orang soleh. Dan antara sebab kerana Islam nak ajar kepada kita sempadan berbalah. Ya, kita berbalah. Tetapi biarlah perbalahan kita ada sempadan. Kita tak nak hipokrit. Kita mungkin berbalah tapi ada sempadan. Lalu kita mula mengenali sempadan tu jangan melampau sangat. Kalau gaduh dengan dia, jangan sampai mengebat kepada bini dan anak-anak dia. Kita belajar adab berbalah. Hatta kita khilaf fiqah, kita khilaf. Jadi balik khilaf fiqah bukan untuk kita bermusuhan, kita belajar berlapang dada. Kerana nilai penyatuan paling baik ialah nilai penyatuan yang dibina atas asas toleransi. Itu paling baik. Dia pendapat lain, saya pendapat lain, tapi saya boleh bersatu dengan dia toleransi. Tak apalah, awak pendapat awak, saya pendapat saya. Lalu kita pun berukhuwah atas dasar itu lebih kuat. Maka ini di antara doa Nabi SAW. Dan ada hikmah. Banyak hikmah kenapa umat Islam berbalah. Nanti saya sebut tentang kepimpinan yang akan muncul. Supaya kita kenal kepimpinan dan supaya pemimpin yang lahir daripada kita, biarlah keutamaannya lah menyatukan umat Islam. Bukan kerjanya laga lagi besar, laga lagi. Bukan pemimpin yang betul. Itu pemimpin yang nak pertahankan kuasa. Kerana ciri-ciri pemimpin yang benar, dia akan satukan umat Islam. Mesti disatukan. Dia carilah jalan ikut mana pun. Maka umat Islam bersatu. Sehingga umat Islam terjadi. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan umat Islam tak berapa bersatu pun mereka tak boleh kuasai orang Islam. Bagaimana kalau kita bersatu? Dalam keadaan kita taklah bersatu sangat. Namun mereka tak dapat kuasai orang Islam. Mereka cuba baca Quran, lalu umat Islam bersatu atas isu itu. Baca Quran. Mereka ingat dengan mereka nak uji kesatuan umat Islam bila baca Quran, biar ada sekelompok tak peduli, mungkin backup perbuatan mereka, kan dah berbalah. Tak, tiba-tiba mereka mendengar suara yang sama untuk pertangkap Al-Quran. Suara yang sama. Cuma kita tak ada pemimpin yang benar yang menggerakkannya. Maka ini apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan sebagai kesimpulan daripada penafsiran surah Fatir, kita dah lihat, kerana surah ini semuanya Makkiyah. Maka persoalan yang ditekankan ialah tentang tauhid Allah, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tentang hari kebangkitan. Kesemua tajuk yang kita bahaskan ini semua berkisar tentang tiga perkara utama yang disebut usul salasah. Asas tiga. Apa dia? Tauhid, kerasulan dan kebangkitan. Segala hujah telah disebut oleh Allah dalam Quran. Hujah tentang bukti-bukti keesaan Allah, kekuasaan Allah. Hujah-hujah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran wahyu yang diturunkan. Dan hujah-hujah berkait dengan kebangkitan semula, dengan Allah Ta'ala ceritakan kekuasaan yang mencipta langit dan bumi, yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bintang. Allah yang mengutuskan angin, meniup awan, menurunkan hujan. Allah yang menjadikan manusia daripada air mani, daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian berkembang biak. Maka semuanya tanda bahawa Allah berkuasa membangkitkan semula manusia. Maka inilah kitaran pada semua ayat kita baca daripada ayat pertama sampailah ayat 45. Tuan-tuan ingat, tengok balik 1 hingga 45, semuanya perbahasan tauhid. Kenapa?
ini ialah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.